Assalamualaikum murid-murid 6 Futuristik. Hari ini kita akan belajar iaitu untuk subjek matematik. Tajuk yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan nisbah dan kadar-kadaran. Okey, sebelum kita belajar, cikgu ingin menerangkan kepada pelajar apa yang dikatakan dengan nisbah dan kadaran. Okey, untuk hari ini kita nak melihat nisbah mewakili dua kuantiti. Okey, bila kita sebut sahaja pasal nisbah, kita sebut sahaja nisbah, apa pelajar yang perlu tahu? Nisbah, simbol dia macam ni. Simbol nisbah. Dia ada titik dua. Titik dua ni, ini adalah nisbah. Dan dia ada nombor dekat sini satu. Dia ada nombor dekat sini satu. Ini dikatakan mewakili dua kuantiti. Nisbah ni adalah untuk membuat perbandingan di antara dua nilai. Membuat perbandingan di antara dua nilai. Okay. Jadi ada dua nilai kat sini. Selalunya nilai yang berada di sini, dia yang sebut dahulu. Dia berada di sini. Bila yang sebut yang kedua, akan berada di sini. Okey, kita lihat kepada contoh. Kita lihat kepada contoh. Okey, contoh yang cikgu bagi. Okey, nisbah. Okey. Di sini ada dua kotak. Satu kotak guli yang berwarna putih, satu kotak guli yang berwarna hitam. Okey. Guli ni cikgu nak wakilkan dalam tajuk nisbah. Okey. Di sini cikgu ada buat tiga soalan lah, boleh katakan soalan. Okey, kita tengok nisbah bilangan guli putih kepada bilangan guli hitam ialah. Okey, kalau kita tengok kepada soalan ni, nisbah bilangan guli putih, dia sebut siapa? Dia sebut bilangan guli putih. Maknanya dia sebut bilangan guli putih. Jadi guli putih kita kena kira dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kepada bilangan guli hitam. Bilangan guli hitam. Jadi guli hitam ada berapa? Ada 4. Kepada ni merupakan nisbah. Kepada ni nisbah. Okey. Jadi kita akan baca nisbah bilangan guli putih kepada bilangan nisbah bilangan guli hitam ialah 6 nisbah 4. Okey, 6 nisbah 4. Okey, kenapa? Sebab guli putih 6, bilangan guli hitam 4. Jadi 6 nisbah 4. Okey, kita tengok yang B pula. Nisbah bilangan guli hitam kepada bilangan guli putih ialah. Okey, dia tengok, dia sebut siapa dulu? Dia sebut bilangan guli hitam. Okey, bila guli hitam ada berapa? 4. Okey, kepada ni nisbah lah. Okey, guli putih. Bilangan guli putih. Guli putih ada berapa? Ada 6. Okey. Jadi jawapan dia 4 nisbah 6. Okey, kita tengok last sekali. Nisbah bilangan guli putih kepada semua guli ialah. Okey, dia sebut siapa dulu? Dia sebut bilangan guli putih. Okey, bilangan guli putih ada berapa? Ada 6. Lepas tu dia kata apa? Kepada apa? Kepada nisbah semua guli. Semua guli kita campur lah. Bila semua guli kita campur, 6 campur dengan 4 dapat 10. Jadi 6 nisbah 10. Okey. Jadi 6 untuk guli putih, 10 adalah kita campur semua. Okey, jadi ni cikgu terang cara kita nak sebut, cara nak sebut dengan betul. Okey, katalah kalau ada orang tanya kamu lah, orang tanya, okey, cuba sebut berapa ni? Cuba sebut. Okey, berapa? Jangan pelajar sebut 3 nisbah 5.
Jangan. Pelajar kena sebut nisbah 3 kepada 5. Maknanya perkataan nisbah tu kena duduk depan. Nisbah 3 kepada 5. Tak boleh 3 nisbah 5. Tak boleh. 3 nisbah 5 tak boleh. Kena sebut nisbah 3 kepada 5. Nisbah 3 kepada 5. Itu cara sebutan yang betul untuk tajuk nisbah. Kita tak boleh sebut 3 nisbah 5. Tak boleh, tak betul. Kadang-kadang ada jawapan dia suruh kamu beri dalam perkataan. Tulis dalam perkataan. Jadi cara nak tulis dengan betul macam itulah. Nisbah 3 kepada 5. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, katalah contoh yang kedua cikgu nak bagi. Okey, katalah cikgu sediakan 2 gambar. Okey, satu gambar kayu. Okey. Satu lagi gambar gambar tali lah. Okey. Gambar tali. Okey, gambar tali. Okey, katalah kayu ni panjang dia 10 meter. 10 meter. Kayu ni pula tali ni pula panjang dia 15 meter. Okey, 15 meter. Okey, yang ni cikgu ubahlah. Bilangan guling cikgu ubah jadi. Okey. Jadi cikgu buat sini. Panjang tali kepada panjang kayu. Okey. Jadi bila kita tengok, okey. Nisbah panjang tali kepada panjang kayu ialah, okey, dia sebut siapa dulu dia sebut? Dia sebut panjang tali. Jadi kita tengok tali lah. Tali berapa? 15. Okey, 15. Okey, lepas itu kepada. Kepada nisbah. Apa? Panjang kayu. Panjang kayu berapa? 10. Lepas tu ada pelajar tanya, cikgu, simbol meter ni wajib kena tulis ke dekat nisbah? Untuk nisbah, simbol tidak perlu tulis. Simbol tidak perlu tulis. Untuk tajuk nisbah, kita ambil nombor sahaja. Simbol kita tak payah tulis. Lepas tu ada pula pelajar kata, cikgu, kalau saya nak kecilkan nombor ni 15 dengan 10 ni, kita nak kecilkan nombor macam tajuk pecahan. Okey, untuk nisbah boleh, tetapi tidak digalakkan. Risau takut pelajar kecilkan nombor. Bila dia kecil, tiba-tiba kecil dia tu tersilap. Baik dia tinggal macam ni. Sebab nisbah kalau kita tinggal macam ni pun dah diterima. Sudah diterima. Kalau kamu nak kecil pun boleh. 15 dengan 10 ni kita boleh kecil guna sifir 5. 5 sini 3. 10 bagi 5 dapat 2. Dia akan dapatlah nisbah 3 nisbah 2. Ini apabila kamu kecilkan. Apabila kamu kecilkan dia jadi macam ni. Tetapi kalau kamu tak nak kecilkan pun tak apa. Tinggal ada 15/10. Cikgu risau takut kamu kecilkan nombor, tiba-tiba nombor yang kamu kecil tu salah. Bila salah, rugilah. Sedangkan dah betul. Tiba-tiba kamu kecilkan jadi salah. Tak naklah, rugilah. Tapi kalau nak kecil boleh, tak ada masalah. Boleh kecilkan juga untuk tajuk nisbah. Okey. Jadi maknanya panjang tali, nisbah panjang tali kepada panjang kayu, kamu akan dapat 15 nisbah 10. Okey, kita tengok contohnya. Katalah cikgu ambil tu. Katalah cikgu ambil yang C ni. Okey, yang C ni cikgu ubah. Okey. Katalah cikgu ubah yang C ni. Nisbah panjang kayu kepada semua panjang kayu dan tali ialah. Okey. Jadi untuk soalan ni kita tengok
Disebut siapa dulu? Okey, disebut panjang kayu. Jadi kita tengok panjang kayu berapa? 10 kepada titik nisbah ni. Semua panjang kayu dan tali. Semua ni campur lah. 10 campur 15 dapat 25. Okey. Jadi maknanya 10, kamu akan dapat nisbah 10 kepada 25. Okey, nisbah panjang kayu kepada semua panjang kayu dan tali ialah 10 nisbah 25. Okey, inilah cara kita nak menentukan bila melibatkan soalan tentang nisbah. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar, di sini cikgu sediakan soalan, dan soalan ni kamu perlu jawab lah untuk menentukan kamu faham atau tidak apa yang cikgu mengajar. Jadi soalan ni cikgu nak kamu semua buat dalam buku tulis, dan bila dah siap boleh tunjuk dekat cikgu. Okey, soalannya ni. Soalan. Okey. Ni. Latihan. Okey, cikgu nak kamu buat buku teks muka surat 158. Soalan 1 AB. Soalan 2 AB. Soalan 3 ADF. Jadi cikgu nak kamu buat latihan dalam buku teks muka surat 158, iaitu soalan 1 AB, soalan 2 AB, soalan 3 ADF. Jadi ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soalan. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh buat dalam buku tulis. Bila dah siap boleh tunjuk dekat cikgu. Jika ada pelajar yang tidak faham, bolehlah mesej cikgu secara personal, tanya. InsyaAllah kalau sempat cikgu balas, cikgu akan balas. Okey, jadi cikgu rasa pengajaran kita pada hari ini setakat ini sahaja. Jadi kita jumpa pada pengajaran seterusnya nanti. Sekian, terima kasih.